Okey, bertemu kita dalam Sejarah is Simple. Okey, untuk topik yang kelima, pembentukan Malaysia. So, kita nak tengok tentang bagaimana tercetusnya idea ataupun gagasan Malaysia ni. So, jadi cikgu bahagikan kepada tiga. Iaitu pertama adalah, ni gagasan gagasan Malaysia. Bila cakap pasal gagasan ni, dia lebih kepada idea dulu. So, bila idea, so, jadi kita nak tengok siapa yang beri idea dan macam mana tercetusnya idea tersebut. So, jadi cikgu bahagikan kepada tiga, iaitu pertama ada konsep Melayu Raya. Hari-hari raya kan. So, ini satu konsep Melayu Raya. Okay, konsep yang kedua pula adalah penyatuan. Penyatuan negeri jajahan. Penyatuan negeri jajahan. Jajahan ni termasuklah jajahan British lah, kan? Okey. So yang ketiga pula adalah gabungan. Gabungan apa? Gabungan antara guys, masa kita merdeka, kita belum panggil lagi Malaysia. Ramai confuse kat situ. Masa kita merdeka, negara kita dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya adalah gabungan negeri-negeri di Tanah Melayu. So jadi masa Malaysia ni, gabungan namanya PTM, Persekutuan Tanah Melayu, kemudian digabungkan dengan Singapura, Sabah, Sarawak, plus satu lagi Brunei. Okey, Brunei. Okay guys. So, yang penting tiga idea ni kan. Kalau kita baca banyak-banyak pun, okay. So sebenarnya dia hanya tiga ni saja. Maksudnya tak kisah daripada tokoh Melayu, daripada tokoh British dan sebagainya, ideanya merangkumi tiga ni. Okey, dapat? So, jadi kita nak tengok siapa yang bagi idea ni. Antaranya kita boleh tengok Melayu Raya ni, kan? Kita boleh tengok tokoh-tokoh nasionalisme. Tokoh nasionalisme. Maksud nasionalisme ni adalah orang yang cintakan negara. So tokoh-tokoh ni dia telah memperjuangkan konsep Melayu Raya, which is Malaysia, tanah Melayu gabung dengan Indonesia. Jadi Melayu Raya. Sebab kan biasa dengar kan kita cakap pasal kita kan serumpun. So jadi kita mempunyai orang kata akar yang sama, rumpun yang sama dengan Indonesia. So jadi tokoh nasionalisme dekat sini pada tahun 1938. Maksudnya sebelum merdeka. Sebelum merdeka lagi tokoh-tokoh ni boleh ingat, okey, Hadi. Hadi ni apa? Hadi ni adalah Haji Ishak Muhammad. Lepas tu Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin Helmi, Ishak dengan satu lagi adalah Ibrahim. So jadi tokoh dia Hadi. Okay. So ini yang kata ni formula lah. Formula tips. Tipsis. Sejarah is simple. Okay. Kemudian ini adalah tokoh-tokoh yang memperjuangkan Melayu Raya, tapi konsep ni tidak dapat direalisasikan sebab apa? Sebab Indonesia dah merdeka terlebih dahulu pada tahun 1945 kan. So jadi konsep ni gagal lah. Kemudian ni kita nak tengok penyatuan negeri jajahan ni. So kebanyakannya adalah British lah. British lah yang banyak bagi idea. Contohnya dari segi cikgu buat sini P, pentadbiran atau politik, ekonomi dan juga keselamatan. PEK. Pentadbiran atau politik, ekonomi, keselamatan. Ingat tiga ni, PEK. Okay? Jadi kita nak tengok tokoh-tokoh pula. Tokoh-tokohnya antaranya yang paling awal, Lord Brassey. Lord Brassey pada tahun bila guys? 1887. Wow.
Awal gila. So Lord Brassey ni dia siapa? Dia adalah orang besar daripada Syarikat Berpiagam Borneo Utara, SBBU. SBBU. Dia adalah siapa? Dia adalah pengarah Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Maksudnya sebelum British menjajah, sebenarnya ada syarikat yang tuan punya ni yang menguasai negeri-negeri di tanah Melayu. So jadi dia bagi cadangan. Lord Brassey kata kita nak satukan ni, masa tu bukan bawa British lah, tapi dia kata kita nak satukan ni untuk memperkembangkan ekonomi. Nampak tak dekat situ? So itu tujuan dia. Okay. So kemudian yelah dia dah buat bisnes syarikat. Ingat syarikat mesti ekonomi. So kemudian kita boleh tengok daripada tokoh, nama dia adalah Sir Malcolm McDonald. Sir Malcolm McDonald ni adalah Governor General British di Asia Tenggara. So dia bagi cadangan supaya penggabungan antara negeri-negeri jajahan British ni kan. Sebab apa? Sebab dari segi aspek apa? Aspek politik dan juga ekonomi. Politik ekonomi. Okay. So itu Sir Malcolm McDonald pada tahun 1951. Okay. So kemudian kita ada siapa lagi? Kita ada Sir Gerald Templar. Sir Gerald Templar. Ingat tak dekat Taman Templar Park semua tu kan? Tu semua adalah sempena nama dia lah, Templar. Kan, Templar pada tahun 1952. Sebelum merdeka guys. So dia adalah pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Masa itu kita panggil Tanah Melayu. Pesuruhjaya British ni senang kata dia lah orang yang paling tinggi di Tanah Melayu. Orang British paling tinggi lah, pesuruhjaya British di Tanah Melayu. Masa tu sibuk dengan keselamatan dari segi ancaman komunis. So dia suruh gabung sebab apa? Sebab kita nak mengatasi ancaman komunis. So kemudian kita ada pula Sir apa? Sir Geoffrey. Nama dia ni unik sikit. Geoffroy. Ingat Geoffroy. Geoffroy Tory. Dia ni pun ini selepas merdeka 1958. Lepas merdeka 1958 dia merupakan pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Sama je pangkat, cuma ini Tanah Melayu, ini Persekutuan Tanah Melayu selepas merdeka. So dia cadangkan yang sama untuk dari tujuan sebab apa? Sebab apa? Dia nak gabung dengan Singapura sebab dari segi kepentingan ekonomi. So jadi inilah kalau kita tengok British dia ada dia punya British dia cakap pasal politik, ekonomi, keselamatan. Dan yang paling penting sekali inilah yang menjadikan idea gagasan Malaysia tercetus dan juga menjadi realiti adalah Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman pada tahun berapa guys? Tunku Abdul Rahman pada tahun 1955, mestilah sebelum merdeka. So dia cadangkan gabungkan antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei. Masa itu Brunei pun ada. Tapi tak diteruskan. Brunei tak dapat teruskan lah. Sebab apa? Sebab ada yang tak bersetuju, menentang kan. So jadi Tunku Abdul Rahman yang bawa dalam orang kata sidang parlimen lah. Kemudian selepas merdeka, jadi selepas merdeka baru Datuk Mustafa. Datuk Mustafa ni daripada pemimpin Sabah ni, dia dah tengok Tanah Melayu merdeka, dia pun bagi tahu Tunku Abdul Rahman, dia pun nak join sama. Sabah nak join sama. So kemudian dah orang kata idea tu makin kuat. Dan last kali Tunku Abdul Rahman memaklumkan pada Lord Pets. Orang maksudnya orang kuat British lah untuk gabungan tersebut sehinggalah benda tu terjadi. So ini sebenarnya kita nak tengok tentang idea gagasan Malaysia, macam mana tercetusnya, bukan baru-baru. Dah semenjak dah tahun daripada 1887 kan. So tapi kita boleh tengok dekat sini kebanyakan British
ada sebab dia tersendiri. Orang yang nasionalisme kan, tokoh-tokoh nasionalisme dia nak memperjuangkan ni. Kemudian tokoh-tokoh selepas tu dia nak memperjuangkan tentang kemerdekaan. So jadi daripada sini kita boleh tengoklah dari segi idea dan juga tokoh yang terlibat. Okay, so sejarah simple je.